Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang maghrib berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada malam ni untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ni dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqh Manhaji jilid yang pertama. Kita masih lagi membicarakan tentang tajuk tarif ilmu fiqh, sumber istilahnya. Kita masih lagi bicara tajuk hubungan antara fiqh dan akidah Islam. Kita berhenti hari itu ni dalam dalil Al-Quran no? Dalam kitab ni pada muka surat muka surat 4 yang kitab lama tu muka surat 8 kot no? Dalil iaitu tentang perintah Allah Subhanahu wa taala tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala, dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menjelaskan hubungan antara hukum dan iman serta hubungan antara syariat dan akidah. Di sini kami menyebut sebahagian daripadanya. Tentu no? Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat. Banyak ayat lah. Cuma dia buat main di sini untuk kita ambil pengajaran hanya beberapa dalil sahaja. Lebih kurang ada 5. Ada 5, 6, 9. Ada 9 dalil-dalil tentang kewajipan pelaksanaan ada hubungan di antara iman dan juga syariat. Kebanyakan ayat-ayat dimulakan dengan ya ayyuhallazina amanu atau berkait tentang orang yang beriman.
Kita dah sebut dah sebelum ni, kebanyakan ayat-ayat kalau kita dengar bermula dengan wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Ayat tu dinamakan ayat madani, ayat yang diturunkan di Madinah. Kerana di Madinah tu ramai dah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum-hukum kebanyakannya diturunkan di Madinah, kerana di Madinah ramai dah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Mekah berkait tentang bab akidah, bab kepercayaan, tu banyakkan ayat-ayat dimulakan dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Maksudnya ketika di Mekah tu ramai lagi yang tak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sahaja setelah Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, baru ramai masuk Islam, ramai yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kebanyakan ayat-ayat perintah, ayat-ayat hukum diturunkan di Madinah. Baik. Terlalu banyak, terdapat banyak ayat menjelaskan hubungan antara hukum dan iman. Tentang hak perintah, begitu juga tentang bab akidah kepercayaan. Iman tak boleh nak pisah lah. Iman, Islam. Islam ni ialah pelaksanaan. Iman ialah benda keyakinan. Tu Islam, iman benda yang berbeza, tetapi masing-masing memerlu di antara satu sama lain. Tak boleh nak pisah. Iman iaitu kepercayaan. Islam ialah syariat. Itu disebut dengan bunyal Islam khamsah. Tertegaknya Islam di atas 5. Yang pertama ialah mengucap 2 kalimah syahadah. Selepas mengucap 2 kalimah syahadah, sembahyang. Itu pelaksanaan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Selepas mengucap 2 kalimah syahadah, sembahyang 5 waktu. Puasa, zakat, haji, iaitu pelaksanaan syariat-syariat yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang itu mengucap 2 kalimah syahadah dan bersaksilah bahawa dia itu adalah orang Islam, maka bersaksilah bahawa dia itu orang Islam, ataupun dia sembahyang, ataupun dia berpuasa, ataupun dia bayar zakat, ataupun dia pergi haji, maka bersaksilah bahawa luarannya dah Islam dah. Hak dalaman terserah pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab benda iman ni benda tasdik bi qalbi, membenar dalam hati. Membenar dalam hati itu benda iman ni kita nak kena yakin. Yang kita sebut dah sebelum ni, kalau Islam dapat diwarisi, mak ayah kita Islam, insya-Allah kita pun jadi Islam. Mak ayah kita pun nama Islam, mak ayah kita azan iqamat di telinga kita, maka dia automatik dah Islam. Tetapi iman tidak boleh diwarisi. Iman tak boleh diwarisi. Itu Nabi sebut, berpagi-pagi beriman, petang dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Petang dia beriman, pagi dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita nak kena jagalah iman. Benda hak kepercayaan tetap berkait dengan bab akidah kita. Karena bab akidah ni dia boleh terbantah dengan perkataan, dengan amalan dan juga dengan i'tiqad kita. Jadi Islam, iman dan Islam ni tak boleh nak pisah. Tu ketika mana Jibril mai duduk depan, bertemu lutut, tangan Jibril letak di atas paha Rasulullah, tanya dia apa dia makna Islam, apa dia makna iman, apa dia makna ihsan, dan tanya bilakah berlakunya kiamat. Maksudnya apa? Hak benda ni benda yang sangat utama. Jibril merupa seorang manusia, duduk depan Nabi, tanya tentang Islam. Nabi jawab, malaikat Jibril kata benar. Tu kata orang yang bertanya tu lebih mengetahui daripada orang yang hak dijawab tu. Nabi kata tu ketika ditanya tentang kiamat, kiamat ni Nabi kata orang yang bertanya lebih mengetahui
daripada orang yang tanya. Hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mengetahui. Baik. Dia kata hukum, antara hukum dan iman serta hubungan antara syariat dan juga akidah. Di sini kami menyebutkan sebahagian daripadanya. Banyaklah ayat-ayat perintah, banyaklah ayat-ayat hukum. Semua dia buat main sini lebih kurang 9 yang berkait tentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak dah ayat-ayat hukum, banyak lebih daripada 500 ayat hukum yang ada dalam Al-Quran. Cuma dia buat main di sini ni berkait tentang iman, pelaksanaan sembahyang, berkait tentang bab ibadat. Berkait tentang bab ibadat sebagai contoh ayat yang pertama. Tengok yang pertama, Allah Taala telah memerintahkan bersuci dan menjadikan sebahagian daripada tuntutan iman kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ayat ni besok ni surah Al-Maidah ayat 6 ni insya-Allah nanti kita akan jumpa besok ni. Tajuk apa? Tajuk bersuci. Dia akan buat main. Dia buat main surah Al-Maidah ayat 6 ni dia akan buat main balik tentang apa? Tentang kefarduan, iaitu berwuduk. Tentang kefarduan wuduk, tentang fardu wuduk. Dia akan buat main lah ayat ni satu dia akan buat main. Yang fardu wuduk ada berapa? Nanti kita akan sebut nanti. Ada 6, maka dalilnya dia akan buat main dalil ni. Dan ataupun kita tak sampai tajuk tu lagi, kalau orang tanya kita tentang dalil kefarduan wuduk, kita boleh jawablah. Inilah dalilnya surah Al-Maidah ayat 6. Kalau lah orang tanya kita apa dalil tentang kefarduan wuduk, dalilnya surah Al-Maidah ayat 6. Inilah dalilnya. Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ada lagi lah ayat ni, nanti dia akan buat main tajuk wuduk esok ni. Dia akan buat main penuh ayat ni tentang kefarduan wuduk. Tentang kefarduan wuduk, yang kita ambil wuduk, inilah dalilnya. Walaupun kita tak kalau kita tak boleh hafal, sekurang-kurangnya malam ni kita dah dengar dah, oh ini dalilnya. Ini dalilnya. Walaupun kita tak faham, kita tak hafal, sekurang-kurangnya sebagai bukti kita wuduk selama 30 tahun, 20 tahun, 40 tahun, malam ni kita dengar dalilnya. Sekurang-kurangnya sebagai bukti bahawa kita pernah dengar dalilnya. Walaupun dalil ni kita tak hafal, tapi kalau kita hafal lagi baguslah. Kalau orang tanya kita dalilnya surah Al-Maidah apa ayatnya, kita pun baca, maka ini lebih mantap lagi lah. Tapi sekurang-kurangnya hak kita duk mengaji ni kita dengar. Jadi kita ambil wuduk ni ada dalil. Dan besok nanti sampai pada tajuk berwuduk, dia buat main ayat Quran, dan juga dia akan buat main 2 hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Uthman. Dia akan buat main cara Nabi berwuduk. Jadi 2 dalil lah, dalil daripada Al-Quran, dalil daripada As-Sunnah. Jadi kita akan tahu lah dalilnya. Kita tak mau segala amal, perbuatan amal ibadat yang kita buat ni, kita tak mau hanya taklid secara membuta tu ikut sahaja. Peringkat permulaan tak apa lagi lah, peringkat mula. Pada masa yang sama kita ikut, kita duduk belajar. Contohnya dalam keadaan apa? Mula-mula kita ikutlah mak ayah kita dulu ajak kita sembahyang, kita pun tak jumpa dalilnya. Tak apa, asalkan kita ikut. Tak apa, tapi pada masa yang sama kita duduk belajar. Bukan hanya kita ikut secara membuta tuli. Kalau orang kata apa? Taklid secara mengkhizil buta. Nak sebut babi orang marah. Taklid secara mengkhizil buta, membabi buta, ikut sahaja.
Apa yang orang buat, kita buat. Sedangkan hak kita buat, kita pun tak tahu sama ada betul ataupun tak betul. Sebab apa? Sebab ilmu berkait tentang bab hukum disebut dengan fardu kifayah. Dia termasuk dalam fardu ain. Wajib pada tiap-tiap orang, sama ada lelaki ataupun perempuan. Walaupun orang perempuan tak wajib main mengaji, tapi kewajipan tu atas dia kena belajar. Maka yang tadi jawab siapa dia? Suami ajak dia. Nah, suami wajib memberi pendidikan kepada anak dan isinya. Jadi kalau kita tak mampu, maka isteri kita main, maka dia tak berdosa. Contoh dia main, dia minta kat kita, tak minta kan tak minta, tapi sunat dia mintalah kat suami dia, minta izin dekat suami. Walaupun kalau suami dia tak izin, dia main pun tak berdosa. Kerana apa? Ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul lebih tinggi daripada ketaatan kepada makhluk. Hak berkait tentang hak fardu ain. Jadi hak berkait tentang ilmu fiqh, tentang bab syariat ni adalah fardu ain. Dalil kita pernah sebut dah sebelum ni, talibul ilmi faridatun ala kullil muslimin nawal muslimat. Menuntut ilmu tu adalah fardu ain. Jadi kalau kita boleh mengajak dia rumah, alhamdulillah. Tapi belum tentu. Saya ingat tak mengajak nak kot dia rumah. Yang saya duk sebut selalu, kalau ustaz pun belum tentu, yang baru nak start memang tentu tak mengajak dah. Ataupun yang tak start lagi, tentu tak mengajak dah. Kita hak ustaz pun tak ada nak mengajak dia rumah. Bahawa kita nak buka kitab qala musannif rahimahullah ta'ala, tidaklah baik. Tak payah duk mengaji lah. Mengaji pun lewat dah ni. Jadi kita tak ada. Jadi mudah-mudahnya pihak masjid, pihak surau dah panggil ustaz-ustaz main tentang ilmu fardu ain, maka kita ambil kesempatan main duduk dalam majlismu. Main duduk dalam majlismu. Sebab apa? Kalau balik rumah saat lagi ni kita nak tidur lena pun alhamdulillah boleh tidur lena dah. Tidak tak tidur lena kita. Sebab apa? Balik sekali lagi nak kena ajak anak isteri kita. Tambah-tambah berkait tentang bab haid, bab nifas, ini lagi berat. Ni kadang-kadang orang tanya kita, ustaz, kalau puasa ustaz, kejut tu ustaz, kita mandi mayang-mayang subuh, kejut tengok dalam keadaan dah haid kering, macam mana ustaz? Adakah boleh puasa? Kadang dia tanya puasa tu boleh, mandi kemudian pun tak apa. Tetapi hak semayang isyak tu kita dia tak tanya. Tengok contoh dia kata dia kering bangkit sahur, kering pukul 5. Tengok kering ada darah. Waktu pukul 5 tengok darah kering dah. Lepas tu dia fikir puasa. Dia kata boleh puasa. Sedangkan sembahyang pun yang dia tak sembahyang isyak. Sembahyang isyak dia tak kalut pun. Patutnya dia bangkit pukul 5 pagi, dia nak sahur, tengok darah dah tak ada, bersih dah tak ada dah. Dia kena mandi sembahyang isyak. Diikuti pula dengan sembahyang maghrib. Sebab apa? Sebab maghrib dengan isyak tu dia berkawan baik. Dia boleh jamak takhir. Walaupun kena sembahyang juga, kena qada juga sembahyang maghrib. Ini juga kita akan jumpa besok ni. Tetapi kadang-kadang kita tak tahu benda ni, kita pun biar. Kita yang tahu, kadang-kadang kita suami ni tahu, tanya isi kita yang hari ni dah okey dah kan? Ini kan elok lah kira tua kita. Kita kira mau lah. Sedangkan bab hukum-hukum lain tentang bab sembahyang, kadang-kadang kita biar sahaja. Sedangkan mereka tu dah boleh sembahyang dah, berapa kali dah, berapa waktu dah mereka tinggal. Sedangkan waktu tu dah suci dah. Ini kita akan jumpa besok ni pada tajuk-tajuk tentang bab bersuci. Dan tajuk-tajuk bersuci. Baik. Wahai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala mulakan ayat ni dengan wahai orang yang beriman. Apabila kamu hendak mendirikan sembahyang, maka basuhlah muka kamu dan tangan-tangan kamu hingga ke siku. Nanti besok tentang fardu wuduk kita akan jumpalah ayat dalil ni.
Semua dalih ni dia buat main ni bukan kita nak mengaji tentang bab wuduk lagi. Bab wuduk ni lambat lagi, muka surat 30 lebih nanti, lambat lagi, lebih kurang 2 tahun lagi baru kita mengaji bab wuduk. Tapi walaupun tak sampai tajuk tu lagi, saya sebut ke sebab dalih ni kita akan jumpa nanti pada tajuk berwuduk. Malam ni hanya dia nak cerita tentang iman dan syariat. Malam ni dia hanya nak cerita dekat kita tentang iman dan syariat. Allah Subhanahu wa taala mulakan dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Allah seru dekat siapa? Orang yang beriman. Siapa orang beriman? Kita lah, kita kena rasa dalam juta-juta manusia, dalam ramai-ramai manusia, kita lah salah seorang orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tak ambil edah ni. Allah panggil kita ni bukan senang nak dapat sahut saruan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita tak ambil edah. Contohnya azan lah, hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. Marilah sembahyang, marilah menuju kepada kejayaan. Kadang-kadang kita tak ambil indah seruan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau masa sihat, masa kita kuat, kita lupa untuk kita sahut seruan Allah Subhanahu wa taala. Takut-takut besok dalam keadaan kita tenang, dalam keadaan kita sakit, takut-takut Allah Subhanahu wa taala lupa kita. Ini yang kita takut. Tok Bilal duk panggil ni, marilah sembahyang. Awal-awal lagi Tok Bilal duk suruh kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kita buat tak tahu. Takut-takut ni masa kita sihat, masa kita kaya, masa kita senang, kita tak mau sahut seruan Allah Subhanahu wa taala. Takut-takut besok kita masa susah, Allah Subhanahu wa taala lupa kita. Ketika tu habis kita, di mana saya duk sebut selalulah, Allah Subhanahu wa taala bagi kita dalam Al-Quran, Allah kata yang bermasuk orang yang berpaling daripada peringatanku, kata Allah, bagi mereka kehidupan yang sempit. Siapa yang tak ingat pada Allah, orang yang berpaling peringatan Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka, kata Allah, kehidupan yang sempit. Dan kata Allah, kami bangkitkan mereka di akhirat besok dalam keadaan matanya buta, kata Allah. Mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Tuhanku, kenapa kami dibangkit dalam keadaan buta, ya Allah, sedangkan dulu kami boleh jelek, ya Allah. Allah kata apa? Dulu dibacakan ayat-ayat kepada kamu, kamu lupa. Dulu dibacakan ayat-ayat peringatan kepada kamu, kamu lupa. Pada hari ini, kata Allah, kamu dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita takut, tuan-tuan. Sama juga dengan ayat ni tentang iman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Siapa dia? Kita lah, kita kena rasa kita. Allah panggil orang beriman, kita kena rasa kita dalam juta, dalam million, dalam ribu-ribu manusia ni, Allah Subhanahu wa taala panggil kita, kita kena sahut seruan itu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu nak sembahyang, kata Allah, basuhlah muka kamu. Allah kata hak basuh muka tu syariat. Yang tadi ni iman, ya ayyuhallazina amanu, itu berkait tentang iman. Lepas tu apabila kamu nak sembahyang, sembahyang adalah syariat. Pisah dah? Tak boleh pisah. Iman, syariat tak boleh nak pisah. Pisah sahaja, maksudnya akan rosak. Sebagai contoh kita sebut dulu ni, sebelum bulan sudah, iman umpama nyawa dengan badan. Nyawa umpama iman, badan umpama Islam. Berpisah daripada dua-duanya, maka tak boleh hidup. Tangan yang boleh angkat, tak boleh angkat dah. Mata yang boleh melihat, tak boleh melihat dah. Mulut yang boleh bercakap, tak boleh cakap dah. Kaki yang boleh melangkah, tak boleh melangkah. Tu tak boleh pisah. Umpama juga kita sebut sebelum ni, umpama menanam benih yang mati. Kita pergi tanam benih, buah biji durian. Si A pun tanam, si B pun tanam. Kita pergi tanam benih yang mati. Kita buah bagang,
kita buh bagak, kita buh racun, naik tak benih tu? Benih tu takkan naik. Orang lain dah jual dah bertahun-tahun dah, kat jual durian dah kat pasar malam, kita tak jual. Kita hanya menanam benih yang mati, hanya sia-sia sahaja kerja buat kita. Tu tak boleh nak pisah di antara iman dan Islam, tak boleh nak pisah. Islam, iman ialah ya ayyuhallazina amanu, iman iaitu tasdik biqalbi, membenar dengan hati. Kena benar sungguh. Sebab apa benar iman ni bukan boleh kita nak bayang-bayangkan macam mana. Tak boleh kita nak bayang-bayang. Selalu saya ada buat contoh lah. Contohnya kalau malam ni mereka kata, ustaz, saya lagi lepas kuliah, saya lagi ni lepas isyak, saya lagi ni kita pergi kena nasi kandak. Nasi kandak tu di Padang Serai tu, dia kata sedap. Contoh boleh bayang-bayang dah. Boleh bayang dah, walaupun bukan ada depan saya ni. Boleh kita bayang lah, mesti telur masin, mesti ayam apakah, kita boleh bayang-bayangkan. Walaupun depan kita ni tak ada, tetapi hak benda tu boleh kita bayang-bayang. Tetapi hak akhirat tak boleh kita nak bayang. Dalam hati pun tak pernah terlintas benar. Cuma orang beriman ni hanya percaya saja. Contohnya beriman dengan Allah, beriman dengan kitab Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan hari kiamat. Semuanya hak benda tu kita kena percaya saja. Berkena yakin sahaja benda tu, iaitu tasdik bi qalbi, kena membenar 100%. Tak boleh dengan 99.009. Baik. Apabila hendak kamu mendirikan sembahyang, maka Allah Subhanahu wa taala suruh, maka faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah muka kamu dan tangan-tangan kamu. Cuma dalam Quran ni tentang syariat ni dia bercerita yang umum lah, basuh muka, tapi tempat nak basuh, cara nak basuh tak ada dalam Al-Quran. Sama juga basuh tangan pun samalah, dia tak tunjuk cara nak basuh. Nanti cara nak basuh nanti dia akan buat mai dalam hadis Nabi. Dia akan sebutlah tempat tumbuh rambut dan bawah dagu, telinga, sempadan yang kita kena basuh telinga dengan telinga. Tempat tumbuh rambut sehingga bawah dagu. Kalau tangan bermula daripada hujung jari sehingga ke siku. Itu hak fardu. Hak sunat nanti kita akan bicara pula lah sunat. Kalau kata basuh tangan, basuh hingga ke lengan. Kalau sapu kepala, sapu sekalian kepala. Hak sapu biasa yang hak rukun, sapu macam tu sapu macam tu. Tapi yang sapu yang sunat, sapu sekalian kepala. Itu disebut dengan hendaklah kamu melebihkan basuhan wuduk kamu. Kalau di tangan sampai ke siku, kalau di kaki sampai ke betis, kalau di kepala seluruh kepala kita. Sebab Nabi kata di akhirat besok, maksudnya orang yang bangkit di akhirat esok ni, Nabi akan kenal mukanya berseri-seri, mukanya bercahaya, tangannya bercahaya, kepalanya bercahaya. Dengan sebab apa? Dengan sebab basuhan wuduknya. Bayangkan kalau orang tak semayang, kalau dia tak semayang agak-agak wuduk dah. Dia kata wuduk Razai, nanti orang mati orang tolong wuduk. Orang tolong, takkan kita nak tunggu orang semayang kat kita. Yang semayang yang tak ada rokok, yang tak ada sujud, iaitu semayang mayat-mayat. Takkan kita nak tunggu sampai orang paksa kita main masjid. Kalau kita tak mau main masjid, satu masa nanti orang akan paksa juga main masjid. Tapi ketika tu main, bukan kita nak main, kita nak semayang. Kita main ketika tu orang menyembahyangkan kita. Dah lah main hari tu, main pula belagak pula, main pula sombong pula, nak duduk depan tu imam. Kalau tak mau duduk belakang tu imam, tapi masa mati belagak pula, nak duduk depan tu imam. Bayang-bayang dah duduk depan tu imam, Allahu Akbar, baca Fatihah, Allahu Akbar, selawat atas Nabi, Allahu Akbar, doa. Lepas tu Allahu Akbar, bagi salam. Lepas tu tu imam kata, apa kita nak kata atas mayat ni? Semua kata baik. Nasiblah makmum ahli qaryah tu bagus. Kalau dia kata tak baik, masa hidup masjid pun tak main, jenuh kita tuan-tuan. Nasiblah orang masjid yang kita kata macam-macam kat mereka ni, mereka ni akan kata baik. Masa hidup ni tak suka orang masjid ni.
Tak suka orang masjid, tapi masa nak mati orang masjid lah buat tahlil untuk dia. Orang masjid lah yang piurus jenazahnya. Orang masjid lah yang menyembahyang jenazahnya. Tu kita tuan-tuan. Jangan kita duk sombong atas dunia, jangan sombong dengan Allah Ta'ala. Kalau kita sombong, kadang-kadang orang nak pergi sembahyang, kita pun tak rasa nak pergi sembahyang. Bapa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tunjuk dah sebab kesombongan kita atas dunia, mati ketika kita mati, kita dihina oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kata basuhlah muka kamu dan tangan-tangan kamu hingga ke siku. Baik, itu dalil yang pertama berkaitan iman dan juga syariat. Yang kedua, Allah Ta'ala menyebut tentang sembahyang dan zakat seiringan dengan beriman kepada hari akhirat. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, allazina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Iaitu orang-orang yang mendirikan sembahyang, orang menunaikan zakat dan mereka yakin, iaitu beriman. Mereka yang mendirikan sembahyang, bukan orang yang sembahyang. Nanti tengok dalam surah Al-Maun, Allah kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Allah kata, tidakkah kamu melihat wahai Muhammad orang yang dusta agama, orang yang tipu dalam agama? Salah satu Allah kata allazina fawailul lil musallin. Celakalah, neraka welah untuk orang sembahyang. Kalau atas dunia, celakalah orang yang sembahyang. Kalau di akhirat, neraka welah untuk orang sembahyang. Fawailul lil musallin, orang yang sembahyang. Beza tak? Yang ni Allah sebut orang yang mendirikan sembahyang. Beza dengan orang sembahyang dengan orang yang mendirikan sembahyang. Beza. Orang yang sembahyang, orang yang lalai, dalam keadaan dia melengah-lengahkan sembahyang, sehingga kadang-kadang dia sembahyang bukan pada waktunya. Dia duk tangguh-tangguh kerana urusan dunia dan lalai dalam kehidupannya, sehingga terkadang-kadang habis waktu baru dia sembahyang. Ni orang yang sembahyang juga, tetapi lalai dalam sembahyang sehingga lupa waktu sembahyang dia. Disebut dengan fawailul lil musallin, musallin orang sembahyang. Beza yang ni ialah orang yang mendirikan sembahyang. Dia jaga sungguh-sungguh sembahyangnya. Bermula daripada dia nak sembahyang, dia bersedia untuk nak sembahyang, bersedia dengan syarat-syarat untuk dia nak sembahyang. Contoh dalam keadaan nak sembahyang, dalam keadaan apa? Mestinya masuk waktu. Nak sembahyang mestinya menghadap kiblat. Nak sembahyang mesti suci daripada hadas kecil daripada hadas besar. Nak sembahyang dalam keadaan kena tutup aurat. Nak kena jaga benda-benda tu. Dia jaga sungguh-sungguh kesempurnaan sebelum sembahyang. Kesempurnaan sembahyang tu dia jaga dulu. Apabila dia sembahyang nanti dalam keadaan sempurna. Sempurna ni kadang-kadang sembahyang umpanya ayam mematuk kepala ayam matuk batuk padi dia. Tu ketika seorang sahabat sembahyang, Nabi suruh ulang balik. Dia sembahyang lagi, Nabi suruh dia ulang balik. Dia sembahyang lagi, Nabi suruh ulang balik. Maka dia pun tak tahu nak kata. Maka dia kata, dia pun tak tahu. Dia tanya, tak manakah kesilapan itu Nabi? Maka Nabi kata, sempurnakan rokok kamu. Tu Nabi kata, jangan kamu mencuri dalam sembahyang. Iaitu kena menyempurnakan rokok kamu ketika rokok sempurna. Dengan apa? Tatma'innah, dengan tumakninah. Ini banyak tuan-tuan, rokok tak bagi sempurna. Rokok tumakninah, i'tidal tumakninah, sujud tumakninah, duduk antara dua sujud tumakninah. Tu ada 4 tu. Rokok tumakninah, i'tidal tumakninah, sujud tumakninah, duduk antara dua sujud tumakninah. Tu kita bagi Imam Syafi'i ada 17 rukun sembahyang. Kalau hak biasa ada 13, campak lagi 4 tumakninah, ada 17 tu rukun sembahyang. Ni kadang-kadang rokok Allahu Akbar, berhenti sat. Kadang berhenti sat,
kadarnya subhanallah. Lama tu kita bagi diam, tak bergerak, tak, maksudnya anggota kita diam sekejap dengan kadar lama sekejap subhanallah, tapi kita sebut subhana rabbiyal azim mi wa bihamdi. Baca pula 3 kali. Kira ilah sami Allahu liman hamidah, kita kata rabbana walakal hamd. Okey dah tu. Kita sujud pula subhana rabbiyal a'la. Okey dah tu, sempurna. Jangan kita semayang tu rokok tu umpama macam ayam patuh, cuk patuh, tak sah semayang kita. Jangan kita semayang umpama macam wafer kereta tung, tak berhenti sat. Itu Nabi kata ulangkan semayang kamu. Kenapa? Semayang kamu tak sah. Itu kita akan sempurna lah. Ini pun kita kena jagalah. Benda-benda nanti kita akan masuk tentang bab semayang esok ni, dia akan cerita. Cuma yang mai malam ni semua pakai tahu dah. Saya selalu dah sebut tahu dah. Cuma kita mai malam ni hanya kita mengulang kaji. Kita mai malam ni kita nak dapat keberkatan duduk dalam majlismu, kita tahu dah. Cuma kita mai ni nak dapat berkat duduk dalam majlismu, nak ingat. Bapa kadang-kadang kita tak di peringatan, maka kita lupa. Macam hari-hari lah, kita mai dengar khutbah majlis rukun, pesan dengan berwasiat dengan takwa. Hari-hari bagi peringatan supaya apa? Kita duk ingat selalu. Kalau tidak lupa, macam saya ada buat contoh selalu lah, hari raya sebelum nak sembahyang hari raya tu imam bangkit beritahu. Sekali lagi lafaznya, kafiahnya lafaznya usalli sunnatan aidil fitri raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Tu imam tu ajak kat kita. Sekali lagi tu imam mai sembahyang Allahu akbar, dia baca doa kita terus baca Fatihah terus. Dia pun lupa juga. Tadi dia yang tolong peringat kita. Sebab apa lupa? Setahun sekali. Kita dah duk buat dah tapi lupa. Tu imam pun Allahu akbar, terus baca doa kita, terus baca bismillahirrahmanirrahim, tak takbir 7 kali. Sah tak sembahyang? Sah. Sembahyang sunat. Hak duk peringat pun lupa, tambah-tambah hak kita ni kan lupa jugalah. Kita duk bahas apa? Duk peringat, insya-Allah kita hari peringat, maka kita akan makin ingat. Kita membetulkan kesilapan yang kita buat baik. Jadi sebut dengan apa? Orang yang mendirikan sembahyang, dia jaga sungguh di segi syaratnya, di segi rukunnya, di segi bacaannya. Sebab sembahyang yang kita akan jumpa nanti ni, di sana ada rukun kaulinya, ada rukun fi'linya, ada rukun qalbi. Kena bagi hak-hak. Kalau jangan hak rukun kauli, kita diam begitu saja. Angkat tangan, apa pun tak bunyi. Ataupun bunyi itu kita pun tak tahu, bunyi sik apa pun kita tak tahu. Rukun kali ialah rukun yang kita kena sebut satu-satu. Kalau bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf, kita kena sebut 19 huruf tu. Tak boleh tertinggal walaupun satu huruf. Bagi contoh, kita mai sembahyang, tu imam Allahu akbar, lepas baca doa kita bismillahirrahmanirrahim, kita belakang Allah sedapnya tu imam baca. Hak orang sebelah mak, aku dengar macam tu imam tak sebut ba tadi ni, dia terus bismillah terus ni, bismillahirrahmanirrahim. Kita dengar okey dah, tapi orang ni dengar rupa-rupanya ba tak sebut. Lepas sembahyang kita pun pergi jumpalah tu imam. Tak tahulah, saya tak dengar ke apa, tak tahulah, nak tanya tu imam lah. Kuku saya tak dengar ke. Tadi saya dengar ni macam tu imam tak sebut ba tadi ni. Terus tu imam kata bismillahirrahmanirrahim. Maka tu imam kata betul ana tak sebut, dia kata. Tapi takkan Allah nak kira aku satu huruf saya baca 18 huruf. Bismillahirrahmanirrahim tu ada 19 huruf. 18 huruf saya baca, satu huruf saya tak baca. Takkan Allah nak kira ke? Kira dah. Kira bukan Allah tu, bukan buat menakan kita. Suka-suka nak buat. Suka-suka kita nak buat. Kena bagi walaupun ba tu kita tak sebut. Ke dalam keadaan apa? Kita sengaja pula.
Kalau sengaja, kalau kadang kita tak tahu peringkat mulaan tak apa lagi. Kita baru belajar tak apa, tapi dalam keadaan kita nak kena belajar. Contohlah, dulu kita tak baca lah, kita dah mengaji dah baru tahu. Yang sebelum ni kena qada dah, tak qada dah. Kalau qada jenuh dulu-dulu ni kita sembahyang bukan tahu betul tak betul, maka dalam masa kita dah belajar, Allah Subhanahu Wa Taala ampun hak dulu kita tak tahu. Dengan syarat kita nak kena belajar. Ni kadang-kadang kita tak mau belajar, biar-biar salah tak salah pun Allah tu Maha Pengampun. Memang Allah mengampun, tapi dalam keadaan nak kena belajar. Peringkat permulaan insya-Allah tak apa. Baik. Mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka yakin beriman dengan hari akhirat. Tu apabila kita ada hubungan kita dengan Allah, kita buatlah hak syariat Allah. Hak syariat Allah Ta'ala kita sebut ni ialah hak benda luaran. Orang kita rokok, kita tidak, itu hak luaran kita. Tapi hakikat kita, hakikat yang sebenarnya, kita ni ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu bila nanti kita semayang, nanti kita angkat tangan, nanti kita kata Allahu Akbar, mulut kita kata Allahu Akbar. Bukan hanya mulut sahaja kita kata Allahu Akbar, hati juga kita kena terima. Ni mulut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha. Duk nampak sehari kereta kunci je tau. Nampak kereta lebih besar daripada Allah. Kasut tadi hilang, kasut lebih besar daripada Allah lagi. Kita nak buat tu bila kita berhadapan Allah. Allahu Akbar, wajjahtu wajhallazi fataras samawati wa ard. Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Seolah-olah sekarang kita sedang sembahyang, kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan langit dan bumi. Rasa macam mana agak-agak? Kita sembahyang, kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhadapan dengan Allah. Selalu saya buat contoh selalu macam itulah. Kita hari merdeka, kita lagi dengar lagu negara aku, depan tu ada sultan, depan tu ada Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, menteri-menteri. Dengar saja lagu negara tu, kita akan panggil negaraku. Kita nampak tak polis ke, askar ke, yang duk nyanyi, duk kawat, duk tegak tu, kita pernah nampak tak ketika mereka duk pegang senampang tu? Pernah tak nampak mereka garu? Pernah tak ke mereka nampak mereka duk jawab telefon, halau aku duk tengah baris ni? Pernah nampak tak? Tak pernah. Garu pun tak pernah. Tetapi kadang-kadang kita Allahu Akbar, tuan-tuan, baru je ni kata Allahu Akbar, tapi tangan tak duduk diam dah. Kalau kita tak salah pun nak abang kata, kita kadang-kadang depan orang besar, kita kata duduk berdiri tu, garu pun kita tak mau garu, tapi kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, garu walaupun boleh garu. Kadang-kadang garu tu bagi kita Imam Syafi'i, garu yang kadang-kadang boleh membatalkan sembahyang. Pergerakan berturut-turut 3 kali berturut-turut menyebabkan batal sembahyang bagi kita Imam Syafi'i. Dia tak sama kita Imam Syafi'i ikut Syafi'i lah. Kalau Imam Nafi lain, kalau Imam Nafi ni basuh yang teh pun suci dah. Basuh yang teh tu asalkan cuci dah. Kita ada kena basuh dengan air mutlak. Kalau najis tu najis musta'an, najis mutawasitah, nak kena alirkan air. Bukan boleh mok macam tu saja. Tapi Imam Nafi okey dah, sah dah. Dengan air teh pun tak apa, dengan susu pun tak apa, asalkan menghilangkan air tu. Menghilang tu, kita kata kalau kita ambil buang teh cicak di rumah kita, lepas kita buang tu kita pergi perah mok, kita perah bayar, kita main mok, merelik sampai nampak muka, tetap ada najis. Najis apa? Najis hukmi, najis yang tak nampak. Walaupun kita cium tak bau dah, wangi sabun kita tu, tapi sebab apa? Salah apa? Salah sedikit Salahnya kerana kita pergi perah hayat tu berkering, kita memang satu rumah jadi mutan najis habis. Nak mudah dah. Walaupun kita ambil ayat banyak ni ya tuan-tuan. Ada ayat banyak ni di mok kita basahkan mok kita, buangkan air najis tu, kita celup mok tu bagi ayat tu mengalir. Tak tu dah suci dah.
Imam Syafi'i ikut. Tu beza. Bezalah. Cuma kita ni di Malaysia Imam Syafi'i ikutlah Syafi'i. Pemerintah kita ambil Syafi'i. Macam rumah kita lah. Rumah kita buah kosen belah kanan. Orang main rumah kata, rumah saya kosen duduk atas belah tingkat atas. Ikut pilih tu rumah rumah aku ikut aku lah macam mana pun. Rumah kita Imam Syafi'i ikutlah Syafi'i. Kita tak mau kita bergaduh. Contoh nampak kunut lah. Orang kata baca kunut, kita Imam Syafi'i. Hai Malik tak baca kunut. Tak apa, pelapang dada. Tak mau baca pun tak apa. Nak baca pun tak apa je kita berdoa. Janji sembahyang subuh. Ni gaduh ni. Tak mau baca kunut, okey. Mazhab tak baca kunut, persilakan. Mazhab kami Imam Syafi'i sunat muakkad, sunat abad. Baca kunut, tak baca kunut sunat kita sujud sawi. Nak baca tak apa, tak mau baca pun tak apa. Jangan tak sembahyang subuh. Itu kita kena marah. Ni bergaduh habis ni satu kampung. Kenapa? Kerana kunut. Tak apalah negeri tak mau baca kunut, persilakan. Negeri kami nak baca kunut, persilakan kan okey. Kan okey, tak ada bergaduh apa. Ni salah orang buat tahlil, salah. Orang baca Yasin malam Jumaat, salah. Sedangkan ada hadis Nabi kata orang yang baca Yasin di waktu malam belum sampai subuh dia ampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Nabi kata siapa yang baca Yasin waktu malam tu umum dah. Bacalah malam pun. Maka ulama-ulama kita ni buat malam Jumaat. Kenapa? Malam Jumaat tu kan sebut dengan penghulu hari. Buatlah, tak apa, buat sila. Hantar padang dalam keadaan apa? Jangan buat juga, padang tak buat. Nak baca surah Ghafir, persilakan. Sebab apa? Benda tu benda yang langgar syarak lah. Nabi kata siapa yang baca Yasin di waktu malam belum sampai subuh diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu taala. Malam Nabi habaq Jumaat kan? Dak buatlah. Sama orang buat tahlil selalu saya sebut. Lebih tak apa ni? Lebih boleh. Contohlah kita buat tahlil tu. Memanglah Nabi tak ada kata baca tahlil. Tapi Nabi sebut afdal zikri la ilaha illallah wa afdal doa alhamdulillah. Sebaik-baik zikir Nabi kata la ilaha illallah. Bacalah waktu mana pun. Maka ulama-ulama buat waktu tahlil, maka dihadiah kepada orang si mati. Habis dia kata tak sampai. Kalau tak sampai pun dapat ada pahala kita baca. Saya baca. Kalau sampai pahala pun dapat. Pahala orang yang hak kita hadiah pun dapat juga. Hang tak buat tu apa-apa orang tak dapat. Dia kata mana buat tadi mana sampai. Kalau tak sampai pun, contoh kita kata tak sampai lah. Berapa hak sampai tak sampai ni bukan kerja kita, kerja Allah Ta'ala. Kalau tak sampai pun kita baca dapat pahala dah. Dapat pahala. Sebab Nabi kata afdal zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir ialah la ilaha illallah. Sebaik-baik afdal zikir la ilaha illallah. Tak payah bergaduh. Ni bergaduh kita. Yang pak lain orang tak sembahyang tak gaduh pun, orang duk berjoget tak bergaduh pun. Ya duk bergaduh orang nak buat hak benda-benda yang ni dah diatur oleh ulama-ulama dah. Contoh lepas sembahyang kita istighfar. Kalau Nabi tak buatlah penuh macam kita, tapi ulama-ulama susul lepas sembahyang baca ni. Apa yang hak kita buat semua Nabi buat, tapi Nabi tak buat penuh macam kita lah. Kalaulah ulama-ulama dulu tak susul macam ni, saya macam mana kita nak kata subhanallah? Atas kereta pakai tak atas kereta ye dengar lagu macam mana kita nak zikir? Macam mana kita nak kata subhanallah? Macam mana kita nak kata astagfirullah? Macam mana kita nak kata la ilaha illallah la syarikalah? Cuma kalau kita sibuk sangat tak apa bangkit tak mau buat tak apa. Tapi walaupun kita tak buat, saya nak suruhlah kalau boleh kita sibuk mana sekalipun kita sampai habis sampai ayat kursi. Situ sibuk lah. Jangan kita tinggal lepas semayang baca ayat kursi. Lepas bangkit tak mau, persilakan bangkit. Sekali lagi tak kata subhanallah 33 sambil dia buat kata subhanallah 33, alhamdulillah 33. Atas kata atas motor tak apa. Tapi
dengan syarat ni, lepas mayang ayat kursi jangan tinggal. Sebab Nabi kata orang yang baca ayat kursi selepas mayang, jarak dia dengan syurga mati ya. Ini jaminan Nabi ni, siapa yang baca ayat kursi lepas mayang, jarak dia dengan syurga mati. Kalau dia mati pun masuk dah syurga dah. Ini jaminan. Jaminan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat cukup pada tu malam ni kita hanya hurai 2 ayat. Kita akan ada lagi lebih kurang kita akan masuk 3. Ada banyak lagi lah insya-Allah. Pada bulan depan kita masuk yang ketiga, iaitu Allah Ta'ala memfardukan puasa yang membawa kepada ketakwaan, dikaitkan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita pada malam ni dengan tasbih kifarah dan surah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunkan dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami, pasangan kami, anak-anak kami, sahabat-sahabat kami, muslimin muslimat, mukminin mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunkan dosa kedua bapa kami, kasihlah mereka ya Allah seperti mereka mengasihi kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, sekalian kalangan kami ada yang sakit ya Allah, Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah, Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah, Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, sekalian kalangan kami ada yang susah ya Allah, Kau permudahkanlah kehidupan ya Allah, limpahkan rezeki yang melimpah-limpah buatnya ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.